Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi. Giliran saya pada malam ini dalam You Wartawan. You Wartawan, anda juga wartawan. Malam ini kita nak bincang dilema menyimpan atau berbelanja dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa stabil ini. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan, mungkin kita boleh lihat sedikit klips yang kita sediakan ini. Mungkin kita dapat pelajari sesuatu daripada klips ini. Sediakan. Kawin untuk menambah baik. Ceraikan aku! Ceraikan aku! Kau tak guna jadi jantan. Jantan tak malu. Kau. Apa kau mereka yang bukan-bukan ni? Apa kurang aku kata sama kau? Ya, memang kurang. Asal aku minta, kau marah. Asal aku minta, kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Kalau mak bapak aku minta 5,000, kenapa mak bapak engkau terima? Sebab kau berjanji kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Aku tak. Itu sedikit petikan daripada filem Pendekar Bunyalapu arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Mungkin kita boleh berfikir sesuatu tentang apa yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Okey, mengikut sedikit kajian yang dilakukan oleh kumpulan Citigroup baru-baru ini mengatakan penduduk Malaysia didapati masih tidak bersedia untuk menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Satu, berikutan krisis ekonomi global hari ini. Secara purata, simpanan rizab responden hanya mampu bertahan untuk setempoh 11 minggu sahaja apabila mereka dibentikan kerja. Jadi hanya 2 daripada 5 ataupun 39% rakyat Malaysia mempunyai tabiat menabung secara konsisten. Sementara 21% lagi membayangkan simpanan mereka dapat bertahan hanya dalam tempoh 4 minggu sahaja. Apakah maksud kajian ini kepada sikap orang ramai tentang isu yang kita bincangkan, iaitu dilema menyimpan atau berbelanja. Jadi saya amat berbangga pada malam ini akan bersama saya pada malam ini iaitu Hajar Rohani Muhammad Syahir, perunding kewangan Islam daripada Hijrah Wealth Management Sdn Bhd. Selamat datang Hajar. Apa khabar? Terima kasih. Okey Hajar, kita dah cerita tadi sedikit klip sebelum kita dah tunjukkan hari ini orang ada dilema. Bila keadaan ekonomi tak berapa stabil ni, ada kemungkinan ada orang akan hilang pekerjaan. Jadi pendapatannya mungkin hilang. Jadi tabungannya mungkin berkurangan. Dalam masa yang sama juga kita lihat harga-harga barang ini telah meningkat dengan banyaknya kan. Jadi simpanan kita mungkin susut sedikit kerana terpaksa mengeluarkan sedikit perbelanjaan untuk menampung kos yang semakin tinggi. Jadi apa yang boleh kita lakukan dalam keadaan begini? Sama ada menyimpan ataupun berbelanja. Macam mana caranya? Itulah topik dia, sensasi betul ya. Nama start dilema tu. So pasti itu mengundang satu kontroversi ya. Tapi saya ingat memang macam itulah ya Nazri, kalau kita lihat keadaan baik pun kita kena nabung, apatah lagi keadaan tidak begitu baik ya, atau keadaan yang tidak menentu. So kalau kita tengok tabiat menabung tadi, salah satu daripada angka adalah 12% langsung tak menabung. Tu takut kita dengar. Itu luar biasa. Tapi kalau kita tengok rakyat Malaysia secara amnya, memang kita kadar tabungan kita tinggi. Antara tertinggi di dunia. Sebab apa? Sebab kita ni dipaksa tabung. Dalam Al-maklum lah KWSP. Kalau tak wujud KWSP, subhanallah. Kita tak tahu. Sebab sekarang kurang-kurang lah kita ada lebih kurang 20% daripada gaji kita ditabung setiap bulan. Sekarang kita tak sedar. Tapi sekarang apa kita ingin ajak, kalau boleh cuba-cuba jugalah tabung ya secara sukarela setiap bulan. Tapi orang memang tanya saya, alah awak macam mana, senang nak cakap gaji besar ke atau awak tak ada hutang. Saya gaji kecil, cukup-cukup makan mana cukup. Tapi sebenarnya saya kata, kalaulah bayangkan diri kita, kalau kita pergi kedai ya, kalau kita letak dalam wallet kita hanya RM50, rasa-rasa kita akan berbelanja lebih daripada 50 kan? Kan Nazri kata kalau dekat kredit iyalah. Iyalah, swipe je kan. Tak boleh. Ni kalau duit kalau cash tu 50, maksudnya kita akan hanya belanja 50. So kalau boleh kita memang macam itulah kita harus buat disiplin kita diri. Dah Sukat dulu. So maksudnya pada awal bulan kita cadangkanlah ya. Kita kata formula simpanan yang paling efektif, dapat gaji terus letak satu tempat lain. Tapi tempat lain yang kita tabung ni kalau boleh jangan ada susah kad ATM. sikitlah nak keluar. Susah nak keluar. Tak boleh ada kad ATM. Okey, kita akan terus berbincang dengan Hajar, tapi sebelum tu mungkin kita adakah rakan-rakan wartawan di luar tu bersetuju atau tidak tentang isu ni? Kita saksikan.
Rancangan perbelanjaan saya terbahagi kepada 3. Perbelanjaan wajib 35%, menabung 35% dan perbelanjaan lain 30%. Sekarang saya lebih kepada menabung daripada yang lain di mana tabungan saya meningkat kepada 40%. Apa yang saya buat, saya rangkakan balik ke semua perbelanjaan. Namun yang penting, berbelanja berdasarkan kepada keperluan dan pendapatan anda, bukan berbelanja mengikut nafsu. I guess I'm still spending as usual, although they say that the economy is not as good as before. The key to good spending and saving is the discipline. It's wise to save at least 10% of your salary and then plan what to do with the remaining. And obviously you have to pay off bills and such, but I think it's wise to plan what you need, what you want, and what you can afford and what you can't afford. I not quite agree with the notion that credit cards are your enemies. To me, credit cards can be friends when you are in need, because nowadays I don't think people would just lend you money just like that. Credit cards are always there to help without doubt, and I personally love the 0% interest scheme that they have now. I can actually buy stuff that I can't afford to pay off immediately. Rather than charge it direct to credit card, I can stretch the payment period and still not incur any interest. But of course, at the end of the day, discipline, planning and control, they are still the key. Terima kasih Adrisha dan juga Andrew. Adrisha kata kalau zaman kawan ni dia nak menabung daripada 35% ke 40%. Power lah Adrisha. Jadi dia punya income dia besar lah tu kan. Jadi dia tak kira income besar. Jadi macam mana kita nak adjust tu? Yang penting sekarang banyak orang kata kalau you gaji besar senang lah. Tapi sebenarnya saya kata bukan gaji besar yang penting adalah berapa banyak you boleh simpan. Pasal kadang-kadang orang gaji 1,000 pun, tapi kalau dia betul-betul istiqamah, simpan setiap bulan saya kena simpan 100. Berbanding orang gaji 3,000 langsung tak simpan. Macam mana banyak kita terkena lah tu kan. Sebab ramai orang kadang gaji dia kecil tapi dia pun macam tadi kita tengok dia kata nafsu, kontrol nafsu dan tahu mana satu awak perlu, mana satu awak mahu. Needs and wants, ya. You must know which one. Ya. Kalau you mai ikut nafsu, dalam Islam ikut nafsu ni macam geng setan. Itu dalam surah Al-Isra ya. So itu kena berhati-hati sikit lah. Jauh kan. Jadi dalam menyusun kepentingan, keutamaan dalam keadaan ekonomi hari ini, kita punya kemungkinan company-company ataupun syarikat-syarikat yang mempunyai pekerja tidak membayar bonus yang lebih ataupun tak ada increment yang besar sebelum-sebelum ni. Jadi perbelanjaan tu dah stagnan, dah statik setakat itu, tetapi kos hidup semakin tinggi dan kehendak-kehendak lain mungkin terpaksa difikirkan juga. Jadi bagaimana kita menyusun keutamaan tu Hajar? Hajar boleh kita sabar sekejap? Sabar. Okay. Kita rehat dulu, jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.